Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kota bukan sebarang kota. Kota tembok penghalang jahat. Berniaga bukan sebarang berniaga. Berniaga menuju ke jalan jihad. Kita mulakan dengan pantun malam ni. Jadi insya-Allah pada malam ini kita ada salah satu tajuk yang kita nak bincangkan, iaitu Forum Keusahawanan E-Dagang, satu graduan, satu produk atas talian. Baik, saya memperkenalkan diri saya dululah, sebab kata kalau tak kenal tak tahu kan. Baik, nama saya Muhammad Saiful Nizam. Saya merupakan moderator untuk program pada malam ini. Program pada malam ini adalah kerjasama juga yang dibuat oleh Kelab Belia Karisma, yang ditaja juga oleh MITI, dan kita ada panel daripada PUND dan juga kita punya usaha wanita yang kita nak bawakan pada malam ni. Baik, saya kenalkan satu persatu dulu sebelum kita mulakan kita punya program wawancara forum pada malam ini. Baik, yang pertama adalah Encik Khairul Ashraf bin Yusof, iaitu Eksekutif Kanan Unit Pemasaran dan Pembangunan Usahawan PUND. Ya, Cik Khairul Ashraf, kita panggil Cik Khairul boleh ya? Boleh. Baik, Cik Khairul bekerja sebagai Eksekutif Kanan Unit Pemasaran dan Pembangunan Usahawan PUND. Jadi insyaAllah pada malam ini orang kata banyaklah yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita bincangkan tentang topik yang sangat menarik ini. Di samping itu juga kita bawakan usaha wanita kita, Puan Nurul Intan Zuliza binti Jaafar, ya. Okey, merupakan usaha wanita produk mutiara, iaitu mutiara diamond daripada jus mutiara. Jadi kita selalu tengok iklan tentang jus mutiara ni banyak. Saya dengar daripada radio, daripada Facebook, daripada orang kata sosial media, dan sekarang ni memang banyaklah terkenal dengan produk-produk jus kesihatan dan juga kecantikan ya. Puan, kita panggil Puan Intan ya. Boleh ya Puan Intan ya? Boleh. Okey. Baik. Saya pada malam ini orang kata kita punya satu wawancara yang cukup menarik yang kita nak kupaskan, iaitu tentang satu graduan, satu produk atas talian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dekat pada masa yang sekarang ni, ada dengan adanya isu macam terjadinya COVID-19 pada musim yang macam ni, akhirnya banyak juga yang kita lihat bahawa graduan-graduan ni dia sukar untuk mendapatkan pekerjaan, dan di samping itu banyak juga terjadi pengangguran yang menyebabkan bahawa mereka terpaksa mencari alternatif yang lain. Maka dengan itu kita melihat sekiranya graduan-graduan ni yang terutama tu keluar daripada UM ni, kalau katakan dia keluar daripada universiti, jadi apakah orang kata alternatif yang terbaik selain daripada mencari pekerjaan, iaitu dengan memulakan langkah berniaga. Jadi perniagaan yang kita nampak mudah, yang boleh orang kata boleh dijalankan dengan cara yang ringkas, adalah menjalankan perniagaan secara atas talian. Jadi dekat sini kalau katakan kita lihat pada trend yang sekarang, ramai orang kata para peniaga yang terdiri pada golongan-golongan belia ni dah mula mengorak langkah untuk memasarkan produk-produk mereka ataupun yang menjadi ejen kepada syarikat-syarikat berkenaan untuk memasarkan produk-produk di atas talian. Jadi ada yang kita lihat mereka memasarkan secara online, ada juga yang memasarkan menjadi sebagai ejen, stokis dan sebagainya lah. Maka dengan ini saya nampak ada satu trend yang boleh kita kongsikan, bahawasanya yang kita boleh jadikan bahawa perniagaan atas talian ni amat sesuai untuk para graduan. Sebabnya para graduan ni pun dia faham tentang teknologi yang diorang gunakan sekarang. Jadi insyaAllah pada malam ni
kita akan kongsikan bagaimana para graduan boleh orang kata kita lahirkan satu graduan, satu produk atas talian. Jadi itulah sedikit tentang pendahuluan daripada saya. Dan saya nak kongsikan, kita ada panel daripada Encik Khairul Ashraf, iaitu Eksekutif Kanan Unit Pemasaran dan Pembangunan Usahawan PUMB. Jadi PUMB ni memang cukup hebat lah. Orang kata menjadi aspirasi, orang kata intrapreneur, membantu para entrepreneur yang lain, utamanya golongan-golongan belia ni, kan, untuk orang kata memasarkan produk, menyediakan hemat-hemat tunjuk ajar dalam memudahkan perniagaan daripada dulu lagi. Jadi insyaAllah boleh Puan ceritakan bagaimana PUMB berperanan dalam membantu usahawan muda, khususnya golongan graduan belia yang mahu berkecimpung dalam perniagaan secara atas talian. Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Saiful atas jemputan pada pihak UUM dan Puan dan lain-lain. Jadi untuk PUMB secara am ni lah, saya cerita secara am je untuk membantu golongan belia ni sejak tahun 1991 ditubuhkan sehingga sekarang memang kita adalah dana yang disediakan untuk golongan belia. Kalau saya cerita sikit sejarah sedikit tentang PUMB, kita ada agensi orang kata pembiayaan untuk usaha bumi putra untuk nak besarkan perniagaan. Daripada orang kata dana yang kita sediakan bermula 100,000 sehingga ke 10 juta. Jadi dana tu besar. Jadi kalau ikut apa yang saya ringkas untuk golongan belia ni, pada kita sejak saya masuk kerja dengan PUMB sampai ditukar dan sebagainya, memang dulu kita ada satu dana khas untuk orang kata siswazah. Daripada siswazah kita naik ke usaha muda, di mana kita memang fokus pada usaha muda lah untuk orang kata dana yang kita sediakan. Cuma sekarang kita dah dengan dana terkini yang kita ada dana yang normal iaitu biasa iaitu 1,000 dan ke besar. Maksudnya untuk usaha-usaha muda yang nak dana yang lebih 1,000 adalah boleh datang ke PUMB untuk mohon dan orang kata hantar permohonan di situ. Cuma saya nak khususkan untuk bunga belia untuk sekarang ni yang orang rasa pasal COVID dan sebagainya, memang kita ada buat pelbagai usaha sama dengan agensi luar dan contoh dia dengan KPT, Kementerian Tinggi, dengan KBS, Kementerian Belia Sukan. Ini nanti saya akan kupaskan lah selepas ni apa usaha sama kita buat. Dan selepas itu kan kita ada program khas untuk jumper, iaitu program itu jom jadi apprentice, mana dia orang yang tak ada ilmu tentang perniagaan, cara nak bermula ataupun sebagainya, nak ada mentor untuk bantu dan sebagainya, dah ada garis panduan latihan dan sebagainya. Dan di akhir program tu ada kita sediakan grant dan pembiayaan untuk kata dibuatkan perniagaan dia secara online ke ataupun sebagainya. Itu nanti saya kupaskan kemudian lah. Nanti saya serahkan pada Cik Nizam kalau sekiranya ada soalan lain dan ditanyalah. Cukup menarik Cik Khairul sebab kita tengok macam orang kata PUMB ni macam Superman lah, orang kata dia membantu sungguh. Tapi daripada segi macam ni saya nampak sangatlah bahawa golongan belia terutamanya yang peradaban kena ambil peluang yang apa yang disediakan oleh pihak kerajaan terutamanya macam PUMB. Saya nampak dekat situ adalah satu kata ruang yang cukup besar. Jadi insyaAllah saya kata macam mana kita belikan graduan yang jadikan usahawan, insyaAllah mesti boleh. Sebab saya nampak dekat situ PUMB memang sebagai satu platform yang cukup baik dalam menyediakan orang kata perkhidmatan membantu melahirkan usahawan. Baik, kita nak dengar daripada Puan Intan. Jadi kita tengok dekat belakang tu, Puan Intan tu dah dia susun lah dia punya produk-produk dia. Orang kata ni wanita yang orang kata cekal, orang kata berpotensi lah cukup besar. Okey, baik Puan Intan. Ini tentang apa ni kata, boleh Puan Intan terangkanlah produk perniagaan produk atas talian Puan. Silakan. Okey. Produk atas talian Intan ni Intan menjual ataupun buat secara atas talian iaitu jus mutiara, alright, untuk jenis kesihatan. Okey, jus mutiara ni dulunya orang panggil jamu mutiara.
tetapi dia telah dimodernkan sebagai jus mutiara. Bukan saja wanita yang boleh mengamalkannya, tetapi lelaki juga boleh mengamalkannya juga. Okey. Bahan-bahan utama yang ada dalam jus mutiara ni adalah seperti buah delima, kunyit, madu, kurma, habatus sauda dan halia. Tapi kita ada makanan sunnah dalam jus mutiara ni juga. Jus mutiara ni membantu wanita dan lelaki untuk sentiasa kekal tenaga, di samping membantu merawat dalaman wanita, melegakan sakit sendi, kawal berat badan, buang angin dalam badan, membantu merawat kulit, membantu meningkatkan hemoglobin sel darah merah juga. So pada siapa yang mengidap penyakit kronik, okey, disarankan untuk tanya doktor dulu terlebih dahulu untuk mencuba jus mutiara ni. Okey. Cukup bagus penerangan daripada Puan Intan tentang produk yang telah dijalankan. InsyaAllah kalau kata nanti apa yang ada kat sini pun boleh juga cuba untuk produk daripada jus mutiara ni ya, Puan Intan ya. Okey, baik. Kita nak balik kepada Encik Khairul Baik, Encik Khairul. Kita sedia maklumlah bahawa PNB ada menyediakan satu program iaitu MyProno, satu usaha sama dengan KBS ya. Jadi boleh Cik Khairul terangkan bagaimana program yang baru dilancarkan ini dapat membantu golongan graduan terutamanya dalam membina perniagaan secara atas talian. Silakan. Okey, pada tak silap saya pada 11 Februari tahun ni juga sebenarnya selain pada KBS seperti belum tadi kita ada buat dengan kerjasama dengan KPT jadi dua-dua JC ni dia orang kata bersentuh tentang graduan ataupun belia. Jadi kami sebagai PMB kita sautlah apa pelawaan daripada kementerian untuk nak bantu belia-belia berputra kita lah khususnya berputra kita, di mana kalau KBS ni MyProno ni dia lebih kepada mereka ada sasaran lah dia nak latih seramai 1,500 belia di bawah KBS lah di mana program ni sebenarnya kita nak melibatkan lagi pelibatan lebih ramai belia dari bidang persoalan di negara kita ini. Jadi antara yang kita buat adalah kita akan anjurkan pelbagai program yang mana kita akan buat antara contoh dia Uni Challenge di mana kita nak buat pertandingan konsep pertandingan pertandingan kesoanan di mana fokusnya kita nak pada belia yang dilatih di bawah institusi latihan kemahiran belia di bawah KBS punya orang kata sediaan tu dan kita ada buat sedikit macam business konsultasi untuk kita nak berikan khidmat nasihat, panduan, tunjuk ajar macam mana dia orang nak mulakan perniagaan. Ini kadang-kadang mereka ni ada minat tapi dia tak ada orang kata arah dan panduan tu. Jadi kat situlah kita antara kita bagikan bantuan di situ. Dan selain itu juga kita ada buat ada sesi coaching juga. Mana kita panggil mana usahawan di bawah PMB yang berjaya untuk dia berkongsi pengalaman. Bagi orang kata buka minda belia-belia di bawah KBS ni yang mana buat ILP atau sebab kadang-kadang dia ni tak didedahkan dengan dunia luar ni, dunia perniagaan ni macam mana. Dia nampak dari segi luaran tu macam senang ni ke, tapi dia kena belajar, dia kena ada mentor, dia kena ada orang kata orang belakang yang boleh bantu dia, guide dia. Itu satu matlamat je lah yang nak kita ni. Dan selain itu juga mereka yang berminat orang kata yang mana lepasan daripada IKBS atau ILP atau mana bawah KBS punya bahagian latihan tu, mereka boleh sertai program jumper yang tadi yang saya maklum lah, jumper startup tu, mana dia akan bersama program ni lebih pada program latihan sangkut bersama mentor industri pilihan yang kita akan jalankan selama 8 bulan dan kita tempatkan di perniagaan mentor dan dia belajarlah cara selok-belok dunia perniagaan tu. Yang menariknya sekali lagi di akhir program tu nanti insyaAllah mereka yang layak dia akan dapat geran perniagaan berjumlah 10,000 untuk dia start dan tambahan lagi untuk orang kata pemberian perniagaan mereka untuk kembangkan bisnes dia. Itu pun satu orang kata inisiatif lah kita bagikan pada mereka yang orang kata graduan ni memang betul-betul minat. Tapi dia kena orang kata ikutilah program yang kita tetapkan tu.
Iaitu 8 bulan tu untuk dia betul-betul orang kata dia dah ada cukup ilmu, juga ada pengalaman. Jadi kat situ adalah kita bagi sesi pitching sebenarnya. Sesi pitching petang idea dia. Sebab yang 8 bulan tu apa yang dia belajar tu tak mesti dia akan ikut apa mentor dia buat, tapi dia boleh orang kata tengok ada apa yang sesuai untuk dengan dia nak buat. Cuma itu sebagai panduan lah, kita nak bantu dia. Tu salah satu benda seperti dengan KBS lah. Dan dengan KBT pun sama juga. Kita buat benda yang sama juga. Kita bantu untuk graduan yang menganggur, yang tak ada pekerjaan. Apa sama juga kita akan buat nanti dengan KBT. Setakat ni dah berapa partisipan, maknanya peserta-peserta yang telah mengikuti program MyProno ni? MyProno ni sebab kita nak satukan penyertaan tu, kita serahkan kepada pihak KBS. Mereka akan buat penyertaan. Tapi saya tak dapatlah berapa penyertaan tu. Tapi dia orang punya sasaran tu 1,500 graduan yang dia nak latihkan. Untuk ramai. Tapi untuk di statistik tu mungkin nanti saya boleh tanya balik dengan dia orang berapa. Sebab untuk nak sertai yang ni, kita galakkan dia masuk ke Facebook KBS punya Facebook. Dia ada bahagian pendaftaran di situ. Dia boleh daftar dulu di situ mana yang bersesuaian. Nanti yang mana cukup quorum tu dia akan serah pada kami lah. Kita akan tengoklah dari situ apa yang kita boleh buat, kooperasi untuk program atau sebagainya. Jadi KBS dia sebagai orang kata induk untuk nak ambil pendaftaran lah. Jadi untuk yang ada di sini mungkin anda boleh tengok di Facebook KBS, ataupun saya dimaklumkan adalah di portal khas untuk program ni lah dia buat dan sebagainya. Situ dia akan maklum ke semasa lah biasanya. Baik. Wow, cukup menarik program MyProno ni, sebab kita dah diwawakan sebab MyProno ni sebenarnya macam saya dapat dia punya iklan tentang ni di bulletin utama TV3. Maknanya malam dia bagi tahu tentang program ni, lepas tu dia bagi tahulah tentang banyak tentang kebaikan dan kelebihan, dan satu kata promosi kepada golongan-golongan belia ni di bawah KBS untuk menyertai program-program usahawanan yang dianjurkan oleh PMB. Satu usaha yang cukup menarik, saya kata syabas kepada PMB dan juga KBS kerana telah membuat satu orang kata solution di masa kita dalam keadaan pandemik, kegawatan ekonomi. Lepas tu datangnya satu solution, silalah berniaga. Orang kata berniaga ni insyaAllah kata 9 daripada rezeki kita datang daripada perniagaan kan. Jadi kat sini saya nampak satu peluang yang cukup besar yang kerajaan yang telah wujudkan kepada kita semua, dan rasanya para belia jangan tunggu lagi, kena ambil peluang ni, kena cepat daftar di bawah MyProno, di bawah PMB dan juga KBS untuk laksanakan perniagaan anda. Capai cita-cita kan, kejar impian kita supaya kita dapat orang kata dapat sumbangan kepada negara, kita boleh membagi kita punya kehidupan kan. Baik, pada Puan Intan ni kita nak tanya juga Okey, Puan Intan. Ni kalau katakan nak tanya tentang kriteria yang penting sebagai seorang graduan yang mahu berkecimpung dalam perniagaan atas talian ni, macam mana? Okey, silakan. Okey, untuk yang kriteria ni the first criteria should be inspired, sebab perlu kena ada inspirasi sebagai seorang usahawan online. Kita perlu bekerja keras dalam dunia perniagaan hari ini dan bijak menggunakan peluang-peluang berasaskan teknologi yang dapat berjaya dan menjadi inspirasi pada anak-anak muda yang lain untuk turut sama maju dalam perniagaan. Alhamdulillah. Jadi orang kata tengok Puan Intan ni pun kita pun dah jadikan Puan Intan ni sebagai inspirasi lah. InsyaAllah Cik Carol boleh panggil Puan Intan juga sebagai panel nak bagi ceramah ke apa dekat PMB nanti. Boleh. Sebab saya nampak Puan Intan ni orang kata dia dengan image dia, dengan produk-produk ni memang sangat kena lah. So, dia bawakan dia punya produk ni sebagai satu inspirasi, dan juga orang kata inilah orang kata nak bagi semangat dulu kepada kita punya golongan belia ni. Kadang dia nak berniaga tapi dia kata tak ada semangat lah nak berniaga. Itu bila tak ada semangat, tak ada minat, macam mana kita nak pupuk golongan belia terutamanya graduan ni untuk berniaga. Kadang ada juga orang kata
Graduan ni dia macam daripada saya ni ambil kos perubatan. Bila dia pergi interview dia, kadang dia lambat nak dapat jawatan tu, mungkin dia lambat. Jadi dia boleh orang kata mulakan dulu langkah untuk mencari rezeki dengan berniaga, jual produk kesihatan, kecantikan, sebab dia ada juga orang kata kepakaran dia dalam perubatan yang boleh kita kaitkan dengan produk-produk kesihatan dan juga kecantikan, betul tak? Kan? Jadi kat situ dia boleh, kadang dia kata oh saya dah belajar medik, kenapa saya dah tentu nak kena jadi doktor, saya nak ni. Tapi kadang masa yang nak pergi interview tu mungkin belum lagi, ataupun belum dipanggil lagi, ataupun mungkin terlalu ramai yang mohon pekerjaan pada waktu sekarang ni, mengakibatkan bahawa dia terpaksalah untuk mencari alternatif yang lain. Jadi insyaAllah saya nampak apa yang diberitahu oleh Puan Intan ni boleh jadi inspirasi kepada golongan belia yang lain. Baik, kita teruskan kepada soalan kita yang seterusnya. Saya nak tahulah apakah kepada Cik Khairul apakah persediaan yang perlu diambil kira para graduan untuk menceburi perniagaan secara atas talian, dan apakah faktor-faktor yang penting demi memastikan perniagaan mereka yang mereka mulakan untuk boleh berkembang maju. Silakan Cik Khairul. Okey, untuk persediaan ni sebenarnya kalau kita berniaga tanpa kedai, maksudnya berniaga berkedai ataupun secara atas talian, jadi apa yang tadi pointer kat tu, supaya tu betul lah, kita kena ada orang kata matlamat. Orang kata kita punya visi apa sebab kita berniaga ni. Maksudnya nak keluar daripada kita punya kehidupan yang kita ada sekarang. Maksudnya kita nak naikkan taraf hidup kita, nak bantu kawan-kawan, nak bantu keluarga dan sebagainya. Jadi faktor paling penting adalah faktor ni sebenarnya dia berdasarkan pada orang yang berjaya dalam perniagaan. Biasanya apa yang orang berjaya dalam perniagaan tu? Maksudnya berdasarkan perniagaan dia. Pertama adalah disiplin lah. Itu disiplin yang orang kata yang saya nampak lah ada orang yang usaha-usaha berjaya. Maksudnya disiplin dari segi dia punya kehidupan dia punya perniagaan. Maksudnya dia ikut apa yang sepatutnya dalam perniagaan itu perlu buat. Contoh dia disiplin dalam dia nak buat rekod perniagaan dia. Sebab itu kadang-kadang orang kita terlepas pandang. Maksudnya untuk usahawan, orang berniaga ni dia nampak ni benda tu terbuka asas. Sebenarnya dia asal yang kuat. Kalau rekod kita tak buat daripada awal, maksudnya kita tahu duit keluar masuk kita berapa. Kita tahu berapa modal kita keluar, berapa kos yang kita ada, berapa untung kita nak. Itu benda asal tu dia terlepas pandang. Kadang-kadang dia fikir tak apa nanti kemudian nak pergi. Tapi benda tu yang selalu dia terlepas pandang untuk mana-mana perniagaan lah, saya nampak. Maksudnya dia hanya fikir pada keuntungan saja. Dia tak fikir pada kos. Itu kadang-kadang kita aku nak untung RM1. Okay, nak untung RM1 tapi nak jual berapa ringgit? Itu dia terlepas pandang kadang. Jadi dia nak untung RM1, dia mesti dah dapat kos tu kurang dari RM1. Oh dah dapat. Kalau tak dapat, macam mana? Kan? Benda basic, benda tu asas. Tapi kadang kita terlepas pandang. Itu satu. Tapi faktor tu orang kata disiplin lah. Orang kata disiplin. Lepas tu kita tengok pada itulah satunya mentor lah. Maksudnya siapa kita boleh rujuk. Itu kita kena cari lah siapa-siapa kawan-kawan dia ataupun kita punya pembekal ke, macam pointer mesti dia ada mentor dia, siapa dia rujuk kan. Itu salah satu orang kata cara kita nak kembang perniagaan, sebab kita berniaga bukan seorang-seorang, berniaga ni secara jaringan. Bila kita jaringan kita luas, kita ada ramai yang boleh bantu kita solusi tu. Itu kadang-kadang kita berniaga jangan seorang-seorang. Berniaga seorang tu dia akan lonely-nya. Dia akan rasa macam mana kena buat lah. Jadi kat situ kita patah semangat. Kita takut situ pula. Itu satu faktor dia. Maksudnya ada mentor yang boleh kita rujuk, boleh kita tanya bila kita rasa apa nak buat lah. Kita ada tempat kita nak berhubung. Sebab manusia dia tak boleh duduk seorang. Duduk seorang mati dia. Itu asal dia. Jadi kalau kat situ kita tengok faktor orang yang berjaya dalam perniagaan ni yang saya nampak, selain daripada disiplin, ada mentor, dan satu lagi dia kena macam Puan Intan dekat lah, kena pandai ambil peluang dan ruang yang ada. Macam contoh dia sekarang kerajaan dia bagi berbagai bantuan dan sebagainya. Kenapa kita tak nak ambil sebagai peluang?
Contoh di bawah SSM, mana graduan-graduan belia-belia M40 rasanya percuma pendaftaran bagi sekarang. Jadi daftar berniaga. Itulah salah satu cara kita nak dapat bantuan daripada kerajaan. Itu satu. Daripada tu juga KPT yang saya kata tadi. KPT dia ada sediakan mana yang graduan yang graduate pada 2019 dan 20 tak silap saya, untuk disediakan bantuan latihan kelas untuk nak buat sejarah online. Dia disediakan nanti. Jadi kat situ pun salah satu bantuan yang nanti dekat website Grade tak silap saya. Nanti kalau sempat ni saya boleh kongsi dia punya website dia dan daftar di situ. Bagi siapa nak betul-betul nak orang kata ambil apa yang peluang yang ada sekarang ni lah, berniaga ni, sebab sekarang kita punya peluang untuk kerajaan sediakan untuk beli-beli untuk berniaga ni sangat luas. Sama saya dulu dengan Saiful, saya rasa lah sama kita belajar tu, saya yang dah lama tahun ni, perniagaan ni bukan salah satu orang kata pilihan. Perniagaan ni adalah last solution. Kalau kita tak boleh bekerja, berniaga. Macam bapak saya pun sama juga, dia tu fikir berniaga ni untuk orang yang tak boleh belajar tinggi, okey berniaga lah. Tapi sebenarnya sekarang kerja dia dah buka 2 pintu. Sama ada bekerja ataupun berniaga. Dia bagi ruang. Dia tahu sebab bila dia bagi 2 pilihan tu, graduan tu, belia tu boleh pilih mana satu sesuai. Kalau tak berniaga, bekerja lah. Maksud dua-dua tu adalah peluang diberi. Itu salah satunya. Tapi faktor paling penting tu, last sekali ilmu lah. Kena cari ilmu. Sebab ilmu ni bukan sekadar kita belajar sampai graduate universiti ataupun IPT dan sebagainya. Ilmu ni kena dicari sampai kita akhir hayat. Ilmu kalau itulah orang kata harta paling berharga lah. Boleh digunakan. Jadi ilmu ni boleh saya katakan pergi mana agensi ada. Contoh InScan. InScan dah ada macam-macam program, macam-macam latihan. Paling murah sekali saya rasa RM50 paling murah. Mana ada training paling murah RM50? Dia bagi. Awak nak apa? Semua ada disediakan. InScan tu. Kenapa tak kita ambil peluang tu? Ambil, belajar. Secara tak langsung kita boleh buka minda kita, boleh buka orang kata buah fikiran baru. Macam mana berniaga ni? Macam ni dia buat. Okey. Buatlah, implement lah. Terima kasih daripada Cik Khairul bagi satu kata macam satu nasihat yang cukup berguna kan. Orang kata satu panduan lah kepada para graduan ataupun para belia, siapa-siapa saja sebenarnya, tak kira pada peringkat usia, yang macam mana kita nak ceburi dalam bidang perniagaan ni. Yang kita dapat poin kat sini, mencari ilmu yang paling penting sekali. Kalau katakan mencari ilmu ni, kata ilmu ni lah yang kata yang kita menjadi salah satu pelita kehidupan kita dan juga menerangi kita punya panduan asas kita dalam memulakan perniagaan. Okey, Puan Intan, kita nak tanya pada Puan Intan ni lah kan. Boleh tak Puan Intan kongsikan tentang pengalaman Puan sebagai seorang usahawan wanita yang memulakan perniagaan atas talian, dan apakah orang kata faktor-faktor boleh menempakan Puan Intan dan boleh menempakan kejayaan sebagai seorang usahawan produk di atas talian. Silakan. Okey. Alhamdulillah, produk atas talian yang Intan jual sekarang ni mendapat sambutan. Okey, sebabnya dia dapat membantu para wanita yang kat luar sana yang mempunyai masalah kesihatan. Okey. So, walaupun saya baru je menceburi perniagaan atas talian ni, kerana saya menggunakan teknik pemasaran mempunyai pemasaran yang trending pada masa kini lah. Salah satunya pemasaran kandungan bahan pemasaran di laman sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Okay. Selain itu, salah satu cara berkembangnya perniagaan secara atas talian ini, saya menyiarkan secara konsisten setiap hari supaya orang kenal dengan perniagaan atas talian saya. Okey, dan ingin kembangkan lagi ilmu yang saya ada untuk bantu ramai lagi usahawan muda di luar sana untuk menjana income. Okey, seperti mana anda tahulah,
perniagaan atas talian ni tidak memerlukan modal yang besar, okey, untuk membayar kos seperti sewa kedai. Sebaliknya hanya memerlukan kos yang rendah sahaja, hanya memerlukan smartphone dan data internet sahaja untuk keperluan perniagaan atas talian ini. Wah, orang kata cukup macam apa kata ni kita secara basic lah orang kata kan. Sebab kita bila kita nak mula berniaga tu kita dah fikir dah. Kena ada sewa kedai, lepas tu nak kena bayar macam-macam utility, kemudian kita kena bayar upah yang tinggi kepada para pekerja kan. Jadi bila orang kata dah nampak perniagaan, nak mulakan perniagaan tu dengan orang kata secara atas talian ni nampaknya lebih mudah. Jadi pada masa ni juga mereka akan belajar dengan lebih cepat lah kan bagaimana orang nak memulakan satu-satunya perniagaan. Jadi tak semestinya perniagaan tu memulakan dengan satu kos yang besar. Jadi kita boleh memulakan perniagaan kita ni atas talian saja, maknanya sebab ada kan media-media sosial yang kita pun sedia maklum kan, macam penggunaan Facebook, business, Instagram, TikTok dan sebagainya tu memang nampak sangat membantu pada orang kata untuk memasarkan produk-produk yang sedia ada sekarang kan. Okey, terima kasih kepada Puan Intan. Baik, itulah nak tanya jugalah kepada Cik Khairul soalan lagi ni, betul nak kita nak minta kongsi ni Okey, sebagai satu badan intrapreneur, iaitu pembimbing dan juga pendorong kepada usahawan-usahawan muda khususnya golongan graduan, mengapakah masih ada golongan graduan yang masih memikirkan soal mencari pekerjaan berbanding dengan memulakan perniagaan yang kecil? Silakan. Okey, soalan ni dia agak tipikal sikit soalan dia, tapi dia balik pada saya jugalah. Kenapa saya bekerja, kenapa tak berniaga kan? Betul? Saya tanya balik, kalau semua orang bekerja, siapa nak berniaga? Betul. Jadi Tuhan jadikan dua-dua tu bersaling sanggup lengkap melengkapi. Maksudnya tak ada semua orang bekerja. Jadi tak ada orang berniaga, susah juga. Tapi Tuhan dah tahu dah. Dia dah aturkan kau ni elok bekerja, kau ni elok berniaga. Tapi apa pun kita kena usaha. Maksudnya kalau kita cuba berniaga, tak berjaya, bukan rezeki kita lah. Mungkin rezeki kita tempat lain. Tapi apa pun kita usaha dan doa lah Tuhan kan. Sama ada kita ni memang kau tahu boleh berjaya berniaga, niaga dah. Tapi untuk sekarang punya situasi, saya rasa, saya yakin orang kata dengan pekerjaan yang kurang, ekonomi yang agak merudum dengan COVID dan sebagainya, sebenarnya kalau kita tengok sudut yang paling positif dia, kita sebenarnya dah orang kata boleh katakan rahmat bagi mereka yang berniaga secara online. Kenapa saya kata begitu? Secara tak langsung pada PKP yang pertama, sebelum PKP dah orang sebut pasal IR4, Industry Revolution 4.0. Ramai yang kata 4.0, Malaysia dah sedia 4.0. Orang kampung pun tak reti nak gunakan handphone WhatsApp. Tapi sebab rahmatnya COVID tu, orang kata Tuhan bagi dia apa kebaikan dia, orang kampung dan sekarang ni terpaksa belajar untuk menggunakan teknologi. Betul. Maksud dia secara yang orang kata kekal dulu, orang kata tak nak belajar, naik mendadak. Nak tak nak dia kena belajar WhatsApp, nak tak nak dia kena belajar Facebook, nak tak nak dia belajar media sosial lain. Kan? Nak beli buah barang pun tak macam mana ni? Dia kena belajar. Maksud dia, anda yang celik IT ni dah beberapa langkah awal lah. Kenapa tak ambil peluang ni untuk orang kata ceburi dalam bidang perniagaan ni? Ambil peluang yang ada. Maksud dia, jangan tengok sudut negatif, tengok sudut positif dia. Tengok cantik je orang kata COVID tu, secara tak langsung benda lain ada orang kata Tuhan jadikan dia sebalik rahmat dia dan sebagainya. Jadi saya tak boleh cakap berniaga ni boleh orang kata boleh beri keuntungan lah. Itu masing-masing punya rezeki kan, betul. Tapi apa-apa kita usaha, maksudnya macam saya cakap tadi, kita usaha cari peluang, belajar, cari ilmu dan sebagainya, dapatkan orang kata mana, sebab berniaga ni bagi saya adalah menyelesaikan masalah. Itu asas dia. Contoh pointan, dia menyelesaikan masalah orang yang nak jaga kesihatan. Jadi dia menyelesaikan masalah lah. Sama je lain. Betul.
anda tengok sekian anda tu, apa yang kawan anda ramai majoriti tu, masalah apa. Dan awak tolong selesaikan masalah dia. Betul. Itulah orang kata asas berniaga dia. Kan? Paling senang, basic. Tak payah fikir nak pasangkan ke luar negara ke apa, awak tolong selesaikan masalah orang. Itu pun dah orang kata asas untuk berniaga dah. Kalau benda tu kita boleh selesaikan, kita boleh orang kata tu, itu dah rezeki awak. Rezeki kita untuk berniaga. Itu je. Jadi saya cakap tak salah untuk dia orang nak bekerja. Maksud dia tengok pada situasi lah. Kalau kita punya situasi kita ada peluang untuk kita bekerja, teruskan bekerja. Career tu, kalau career tu bagus lah. Kalau berniaga tu kita rasa okey, ini dah aku boleh buatlah bersungguh-sungguh, buatlah sebaik mungkin, cari peluang. Kita cakap benda asas tu, selesaikan masalah orang. Masalah komiti. Masalah kawan-kawan awak. Selesaikan. Jadi itulah orang kata boleh jadikan orang kata cara kita nak berniaga. Kita selesaikan masalah orang. Selesaikan masalah orang tu, itulah paling senang punya perniagaan. Tapi bagi saya, dia orang dah terbuka. Bagi saya yang untuk mana yang nak bekerja tu, sekarang dia orang dah terbuka. Ramai yang bila-bila kita berniaga. Saya nampak bagus. Banding saya tengok 10 tahun lepas, zaman saya kira duit, dengan sekarang, dia orang dah ada minat nak berniaga. Bagus dah untuk berbicara kita. Orang Islam kita. Sebab dah ada orang kata terbuka. Orang kata sekarang dah terbuka sikit. Apa pun dah okey. Dah tak ada macam dulu kan. Kau habis belajar, kena bekerja. Kau jangan berniaga. Tak ada. Kan bapak dia tanya, kau minat apa? Kau minat nak bekerja? Kau kerja, betul. Tapi dia encourage lah. Dia dorong. Dia dorong anak dia ke arah mana. Nampaklah orang kata zaman milenium punya ni dah ada kesan lah. Zaman milenium tu. Orang kata dah terbuka dah sikit. Orang kata apa kita punya masyarakat dari segi tu dia dah terbuka dah benda tu. Cuma sekarang yang cantik dia, kita nak kena orang kata lah, kita kena dorong dia orang ke jalan yang betul, ke arah yang betul. Maksud dia apa kita nak buat, sesuatu kerajaan dah bagi bantuan, macam mana. Maksud dia pokok kita lah, kita kena cari peluang tu. Jangan berharap pada kerajaan dia. Maksud dia diri kita tu kena cari peluang untuk dapatkan apa tu. Kena ada inisiatif tu. Terima kasih Cik Gerul. Satu lagi penjelasan yang cukup menarik kan. Sebab kita tengok daripada era sekarang ni yang betul sampai Cik Gerul bagi orang kampung pun dah terbuka pemikiran dan belajar tentang teknologi ni. Bayangkan macam mana kita punya persaingan sekarang kan. Sebab tu kalau katakan para graduan dia kena rebut peluang. Yang kita lihat dia kata teknologi ni dah semua orang pakai. Pak Imam, saya nampak orang kata kalau kata pakcik-pakcik duduk kat warung pun, dia pagi-pagi duduk minum kopi pun dia buka WhatsApp, dia buka sama sekali media-media sosial, dia baca yang tu dulu kan. Jadi dia kata sekarang ni sebaran tentang semua sekali maklumat dari segi produk, berita dan sebagainya, betul semua nak tahu dengan begitu pantas sekali. Jadi insyaAllah saya kata nampak dekat sini kata satu penjelasan yang cukup menarik daripada Cik Gerul. Baik, Puan Intan, kita nak tanya lagi ni. Di dalam arus teknologi yang kembang pesat dan juga pantas ni kan, yang disebutkan tadi kan, bagaimana Puan pula melihat bahawa potensi dalam perniagaan yang atas talian ni perlu direbut oleh para graduan dan apakah cabaran-cabarannya? Nak tahu juga ni daripada Puan Intan ni. Silakan. Okey, perniagaan atas talian ni mempunyai potensi yang amat menggalakkan, terutamanya bagi sesiapa yang mahu dan bijak mengambil peluang dalam arus masa sekarang ni. Okey, segala informasi boleh diperolehi dan disebarkan secara mudah sekarang. Okey, beberapa cabaran untuk usahawan atas talian adalah pesaing. Sekarang ni memang terlalu ramai pesaing kat luar sana yang macam-macam melalui IG semua tu. Okey, secara langsung perniagaan secara langsung pun berhadapan dengan pesaing di sebelah-sebelah kedai juga. Okey, perniagaan atas talian juga berdepan dengan cabaran yang sama juga dengan yang buka kedai dengan yang atas talian. Sama je. Okey, untuk memastikan tumpuan dialihkan dari pencabar, kelainan dari pelbagai aspek perlu dititik beratkan untuk menonjol perniagaan mas.
masing-masing. Okey, dan yang penting sekali kita perlu sentiasa tanya ataupun pendapat pelanggan kita yang mengamalkan jus mutiara ni. Okey, sentiasa tanya adakah jus mutiara ni ada perubahan ke, okey, ambil tahu apa masalah tu ataupun dapat diselesaikan ke tidak. Itulah adalah medium digunakan, perlukan mesra pengguna lah, mudah untuk pelanggan mencapai pihak peniaga seperti atas tadi. Terima kasih Puan Intan. Kata bagus, dia kata saranan daripada Puan Intan. Kata memang kalau cabaran ni semua orang dapat cabaran. Kalau fikir susah aja semua kan dah semua tak nak buat kan. Cabaran tu tetap ada. Tapi yang kata kalau kita diuji dan dicabar ni menyebabkan kita lagi kuat untuk kita menghadapi tu dan kita lebih berjaya kan. Sebab orang kata takkanlah buat sesuatu perkara tu dengan mudah. Tapi kita adalah cabaran-cabaran dia. InsyaAllah kalau dikata ada ilmu tadi tu kan, dengan menggunakan berpandukan asal ilmu tu, insyaAllah kita boleh mengharungi segala cabaran dan juga yang kita hadapi dalam perniagaan. Baik, ni akhir sekali nak tanya, apakah nasihat atau galakan Tuan Khairul kepada graduan muda yang ingin mencuburi perniagaan atas sana supaya mereka ni lebih konsisten dan berdaya saing dan akhirnya boleh berkembang menjadi satu industri daripada kecil tu jadi sebagai satu industri yang berkembang besar dan menyumbang kepada pembangunan negara. Silakan Cik Khairul. Okey, apa nasihat? Nasihat saya jangan patah hati lah. jangan itu je lah. Maksud dia berniaga ni jatuh bangun tu saya lebih orang kata saya tengok pada usahawan kan, kita selalu berhubung dengan usahawan. Kita dengar daripada pengalaman mereka tu ramai yang jatuh bangun. Lepas tu dia belajar pada apa yang dia dah buat yang lepas. Maksud dia apa yang kesilapan dia dan sebagainya. Dia ada orang kata ciri-ciri untuk orang niaga berjaya ni, dia tak patah semangat lah. Dia itu maksud dia ada bakar diri dia dah ada motivasi dia. Aku kena buat berniaga ni. Aku tahu aku memang tak pandai. Aku berniaga. Itulah motivasi dia. Maksud dia pegang benda tu. Nasihat tu lah. Maksud dia kena ada satu motivasi yang kuat daripada diri dia. Kenapa dia nak berniaga ni. Supaya dia konsisten. Bila sebut konsisten ni, dia nak bertahan. Dia nak bertahan tu, orang kata macam arus dia kena harungi lah. Arus sederhana, arus besar, arus berdua pun ada lalu. Maksudnya dia kena bersedia dengan arus tu. Jadi apa nasihat boleh saya bantu macam saya ni lah, macam saya kongsikan dengan awak sekalian dan sebagainya. Peluang tu banyak di luar sana. Jadi sekarang maklumat tu semua di ujung jari. Boleh tengok sama ada kita tengok di kita punya handphone ataupun di PC dan sebagainya, semua ada di maklumat tersebut. Cuma sekarang kita nak tahu apa yang kita nak. Apa yang kita nak, apa yang sebenarnya kita nak untuk nak dapat peluang tu. Maksudnya kalau aku nak niaga secara kecilan bawah 100,000 contoh, apa agensi yang bantu saya untuk 100,000 ni? Kita ada tekun dia ada lancarkan untuk para graduan, apa yang dia syarat. Maksud kita tengoklah apa syarat-syarat dia. Mara pun ada. Mara ada sediakan graduan untuk yang siapa-siapa yang lepasan dia punya institusi Mara ataupun sebagainya. Dia ada skim putra. Skim putra ni dia ada grant orang kata permulaan 10,000. Daftar SSM, isi borang dapat grant mula 10,000 atau Mara. Tapi kita kena alert lah bila dia bagi grant tu dan sebagainya. Dan kalau misalnya kata nak dapat punya lebih 100,000 ke atas, dan kami lah PME, kita ada sediakan dana untuk nak besar lagi perniagaan dan sebagainya sampai ke 10 juta dan sebagainya. Maksud dia perbankan dia kita tanya balik diri kita, mana kita nak mula dulu. Bila nak kita mula, baru kita boleh rancang, aku nak start sini. GC mana yang bantu aku? Apa peluang aku ada? Kita tengoklah kat situ. Kita jangan jadi gerila, tembak semua. Penat. Itu kadang-kadang saya nampak ada usahawan dia pergi semua sesi. Tak apa, bagus. Dia tak dapat maklumat, bagus. Tapi dia tak bijak lah. Dia perlukan ada masa yang lama nak tengok. Kalau dia bijak, dia tengok apa kau perlukan sebenarnya. Okey, aku nak ni. Mana GC yang mana yang bantu aku ni.
Okey, oh ni agensi dia. Dari semua maklumat tu, saya rasa semua dah ada maklumat tu di media sosial, di portal semua dah ada. Cuma kita nak sesuaikan mana satu yang kita punya yang sesuai. Tu satulah kata saya. Maksud dia kena buat research. Baik. Kena buat kerja rumah sikit. Betul. Saya lepas tu zikir depan handphone tu kan, zikir skor atas, skor atas, bawah, skor atas, skor bawah tu, zikir benda-benda maklumat yang penting. Itu saya selalu sebut. Saya lepas zikir tu bagi tu kan, zikir benda yang elok sikit. Jangan tengok gosip, jangan tengok tu tak apa, gosip sekali tak apalah kan. Betul. Tapi hari-hari tengok gosip habis juga. Pening juga kepala. Maksud dia cari maklumat yang mana yang bersesuaian. Maksudnya kita gunakan teknologi tu ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan tu kita lah. Bila kita gunakan secara baik, dapat kita tu ilmu tu. Dan saya tu juga, saya pun nak pelawa mana-mana di sini, nak jadi mentor di bawah kita punya program jumper tu pun boleh. Contoh Pointan kalau jadi mentor kita, bolehlah hubung dengan saya, nanti saya akan bagi saya punya rakan saya jaga bahagian program jumper tu untuk sama ada nak jadi mentor. Sebab sekarang kita pun tengah mencari mentor yang bersesuaian. Dan sebenarnya yang mana yang ada di sini kan, yang ada perniagaan, yang ada orang kata modul diajar kepada kita punya perantis. Jadi bolehlah hantar permohonan, kita akan tengok satu-satu. Itu satu saya bagi peluang lah kepada Pointan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau bisa kata nak jadi mentor, boleh hubung dengan saya ni lepas ni, tak masalah. Nanti saya bagi nombor pegawai yang tu. Untuk ni kita nak, orang kata dia contoh lah, boleh contoh kan. Dan sebagainya. Kalau ada di luar sana pun sama juga lah. Saya tu apa yang boleh kita di bawah PAB ni, sebelum program jumper tu, saya tu kita ada bantuan hartanah. Siapa yang menyewa ataupun sekarang menyewa nak bantuan dari segi PAB beli bangunan tu salah satu lah cara lah kita boleh beli bangunan tu dengan syarat dia memang nak sewa lah bangunan tu. Dan dia pun sewa. Dan lepas tu kita ada skim mana kita beli bagi pihak PAB, dan lepas tu 3 tahun dia nak beli bangunan tu dan kita boleh jual balik pada dia. Itu salah satu lah tanah yang kita disediakan. Dan selain daripada itu juga kita ada yang lain, kita ada untuk siapa nak ke arah antarabangsa, kita ada pun dana khas untuk mereka nak ke arah antarabangsa. Cuma sekarang COVID, pasport tak dapat lagi. Pasport tak dapat lagi. Jadi sekat itulah, maksud dia lepas ni kalau pintu negara kita dibuka untuk awak nak ke arah luar atau antarabangsa dan sebagainya, kita pun ada dana yang disediakan untuk mereka nak ke luar negara. Wow. Jaga untuk luar negara lah. Kita ada dana. Dana yang kita sediakan dan kita ada buat bersama dengan matrik dan sebagainya. Itu step lah. Tapi pada penting step apa sekarang, kita kukuhkan lagi, kita kuatkan lagi, perkemaskan lagi. Baik. So orang kata ke arah step. Kita beli niaga tu, kita ada satu orang kata tangga tu. Baru kita nampak nikmat kita naik tu. Naik terus macam roket, dia akan jatuh pun kan macam roket. Ini saya nampak selalunya. Ini saya nampak. Bila kita niaga tu, kalau tiba-tiba macam roket naik tu, ada satu masa tu dia akan ada sindrom gayat. Dia akan tersungkur. Itu takut dah. Tapi kalau dia step tu, kalau dia jatuh tu, dia jatuh tu satu dua tangga, dia naik balik. Betul. Tapi itu apa kata, apa-apa pun nasihat saya untuk mereka yang bila nak berniaga atas talian tu, macam saya cakap tadi, itulah apa, dapatkan info-info yang ada di luar sana, yang mana-mana yang ada dan sebagainya. Cari mentor, cari mana kawan-kawan yang buat sama. Paling asas saya cakap dia, selesaikan masalah orang. Selesaikan masalah orang tu, itulah paling senang berniaga. Itulah orang kata perniagaan yang orang kata tak perlukan idea baru. Tentu selesai kan. Bila dah selesai tu, kita inovasi kan. Macam Pointan cakap, dia tanya feedback pelanggan dia, macam mana penggunaan produk dia. Dekat situ dia akan improvise sekali lagi. Betul?
dia akan tingkat lagi. Jadi dia akan, bila pelanggan gembira, pelanggan akan bantu promosikan barangan dia. Yes. Dan sebab saya yakin promosi mulut ke mulut tu dari dulu sehingga kini dan selamanya adalah promosi yang paling murah dan berkesan. Itu je. Betul. Selepas ada yang berbayar dan sebagainya. Itu je. Maksudnya mula balas pelanggan tu kita perlu, dan bila dia puas baru dia akan langgan balik semula dan dia akan tolong perkenalkan pelanggan yang lain. Itu salah satu orang kata cara yang orang kata berniaga yang bagus lah. Diulang balik modul yang sama dan sebagainya. Tapi nasihat dia itulah, jangan putus asa lah. Jangan risau. Orang kata selagi ada bulan dan bintang, macam awak politik pula selagi ada bulan dan bintang, itu orang kata kita boleh buat apa yang kita boleh buat. Tapi di peringkat PMB, kalau tuan-tuan perempuan yang ada sini, ada saudara-saudara yang ada sini nak tahu lebih lanjut pasal PMB, boleh masuk ke kita media sosial, type saja PMB official ataupun masuk portal kami di www.pmb.co.my, ataupun nak dengar kita punya taklimat sejarah webinar pun ada. Kita pun selalu buat secara online ni, daripada daftar. Boleh orang kata mohon guna kita punya online portal dan sebagainya, dan tak tahu pasal apa yang berkaitan dengan PMB, usaha-usaha berjaya dan sebagainya, di portal tu kita ada bahagian kereta akhbar yang kita dapat cover usaha kita dan boleh buat bacaan. Itu kadang-kadang kita boleh, orang kata secara tak langsung kita belajar kejayaan orang. Betul. Bila kita belajar kejayaan orang, kita boleh gunakan untuk kita punya kehidupan. Tak mesti niaga, bekerja boleh. Jadi kita belajar kejayaan orang. Daripada kita tengok keburukan orang lah. Okay. Jadi apa yang boleh saya cakap, terus mencari lah. Terus mencari ilmu dan sebagainya. Jangan putus asa lah. Itu yang penting. Terima kasih kepada Cik Khairul. Yeah. Hari ni pun saya macam belajar tau. Macam Cik Khairul ni dah jadi kita punya, orang kata, situ kita pada malam ni. Kan? Dia bagi tahu info ni, macam kita belajar balik tentang perniagaan pada asal dulu, walaupun kita dah ada yang antara kita dah berniaga kan. Betul. Tapi dia macam refresh balik tau tentang apa yang dah beritahu pada malam ni. Memang tak sangka-sangka. Saya nampak pun, lihat pun, wah memang seronok jugalah kata perkongsian yang cukup menarik. Kadang daripada ni saya nampak ni adalah satu nasihat yang ikhlas. Saya gunakan perkataan nasihat yang ikhlas daripada pegawai PMB kita lah, kan? Perkongsian yang cukup, orang kata, hebat dengan adanya. Kadang kita pun tak tahu ada PMB yang memperkenalkan banyak, orang kata, skim-skim yang begitu baik, yang cukup bagus untuk kita. Sedangkan saya rasa, orang kata, macam PMB ni salah satunya lah, orang kata, satu badan yang dibagi yang special punya, yang boleh pergi jauh sebagai usahawan tu. Yang ni patutnya direkrut oleh golongan-golongan belia, terutamanya yang para graduan ni, untuk dia cebur dalam bidang perniagaan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cik Khairul. Okey, kita nak dengar pula soalan yang sama kepada Cik Puan Intan. Okey, nak mohon minta lah sikit nasihat lah daripada Puan Intan. Ringkas secara ringkas bagaimana kepada para graduan ni untuk menceburi daripada perniagaan ni. Silakan Puan Intan. Okey, nasihat ringkas lah. Okey, sentiasa ada keyakinan, semangat dan teruskan perniagaan. Okey, macam Intan bekerja, berniaga and study juga. Okey, kita kena ada think positif. Jangan dengar ataupun kata-kata orang yang boleh menjatuhkan kita, jangan abaikan. Kalau kita punya perniagaan macam tersungkur macam Cik Khairul kata, kita jangan anggap benda tu satu orang kata dah tak nak berniaga dah terus. Jangan. Kita sentiasa buat orang kata buat pameran ataupun video sentiasa selalu untuk kita sentiasa positif. Okey, seperti mana founders Intan sendiri cakap, high energy, high income. Saya pun ambil tagline tu jugalah. High energy, high income. Yes. Jangan berputus asa. Itu je. Sentiasa positif dengan apa yang kita buat selama ni. InsyaAllah. Terima kasih Puan Intan. Orang kata
satu nasihat yang cukup walaupun ringkas tapi dia cukup padat dan memberi orang kata kesan kepada diri saya pada malam ni. Saya rasa saya dah cukup motivated. Saya tak tahu pada yang tengah view sekarang ni, saya rasa insyaAllah yang lain pun dah mula berkobar-kobar untuk mencuburi perniagaan ni dan mulakan perniagaan dengan secara online. Mudah aja, tak ada masalah. Kita ada PUMB, kita ada orang kuat kita kat sini, Cik Khairul Ashraf. InsyaAllah dia akan tolong kita bila-bila masa je. Betul Cik Khairul InsyaAllah, mana yang mampu saya bantu. Kan? Jadi insyaAllah sehabis saja pada program wawancara ni, kita akan kongsikan wawancara ni secara YouTube dan juga Facebook, dan juga kita akan siarkan kepada umum, dan juga kita akan kongsikanlah kontak-kontak dan juga apa saja yang kita akan tag juga dengan PUMB yang lepas ni, bahawa apa saja yang orang kata disediakan, perkhidmatan yang disediakan, bantuan-bantuan yang disediakan daripada PUMB, insyaAllah kita akan wawarkan kepada semua. Kalau katakan pakcik-pakcik yang kat luar sana, makcik-makcik ke tahu anak dia graduate tapi tak tahu nak tengah mencari peluang pekerjaan ke nak cari mulakan dengan perniagaan secara online. Jadi kita ada bantuan sebenarnya kan, pada PUMB yang cukup bagus kan, sehingga kan saya dengar tadi dari Cik Khairul, boleh orang kata kalau dah step bagus dekat dalam negara, boleh pergi keluar negara pula kan. Jadi dia kata kat sini, dia kata rebutlah peluang ni. Dia kata insyaAllah kita boleh lahirkan usahawan-usahawan yang gemilang, cemerlang dan gemilang. Dan saya nampak dekat sini bahawa memang orang kata cabaran tu ada, tapi insyaAllah kita dengan adanya ilmu, dengan kita punya keiltizaman kita, saya kata kita boleh pergi jauh. Jangan putus asa, yang itu penting. Baik, saya orang kata malam ni saya Muhammad, saya rasa saya cukup orang kata terima kasih banyak-banyak kan kepada viewers yang dekat luar, penonton-penonton yang nonton juga. Saya rasa terutama saya nampak ada komen-komen yang cukup menarik dekat sini yang kata terbaik program ini, kata cukup berkesan, tajuk pun, topik pun bagus. Jadi saya nampaklah orang kata satu orang kata usaha lah, orang kata satu usaha yang kita boleh buat, dan insyaAllah lepas ni kita akan buat lagi orang kata wawancara ni kan, sambil tengok handphone tu boleh dengar perkongsian yang baik selain daripada tengok yang orang kata bukan kurang info, yang ini info yang boleh menjana pendapatan. Jadi insyaAllah saya nampak kita akan teruskanlah usaha-usaha yang sebegini sehingga kita dapat lahirkan ramai graduan yang menjadi usahawan. Baik, itu sahaja saya ingat pada forum keusahawanan e-dagang, satu graduan, satu produk atas talian. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cik Khairul Ashraf Yusof daripada PUMB dan juga Puan Nurul Intan Juliza Jaafar yang sudi memberikan perkongsian tuan-tuan dan puan pada malam ni. Jadi saya nak tutup forum kita ni dengan pantun lah. Sebab saya ni kalau tengok ni kata suka berpantun. Okey ya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kalau usahawan kita berani, baru bangsa boleh cemerlang. Itu saja daripada saudara, tapi saya nak bagi satu nasihat pada malam ni. Saudara, tidak perlu menjadi hebat untuk bermula berniaga. Tetapi kita perlu berani untuk memulakannya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.